Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah pada hari ini saya Cikgu Azam ingin berkongsi kisah Salahuddin Al-Ayyubi dan juga peperangan Hattin. Okey, sebelum kita bercerita ataupun membincangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan peperangan Hattin, adalah lebih baik kita imbas kembali peristiwa sebelum berlakunya peperangan Hattin. Baiklah, peperangan Hattin ni dia berlaku dalam Perang Salib Kedua. Jadi, untuk melengkapkan cerita ni, kita akan bermula dengan peperangan Salib Pertama. Baiklah, peperangan Salib Pertama berlaku apabila tentera Salib daripada Eropah telah berjaya menawan kota Baitul Maqdis daripada umat Islam. Dan antara faktor-faktor peristiwa tersebut adalah seorang penziarah daripada Eropah telah pergi ke Baitul Maqdis, dan apabila dia kembali ke Eropah, dia telah menjaga cerita-cerita yang kurang enak yang direka oleh dia sendiri di Eropah, dan akhirnya dan cerita tersebut antaranya adalah dia kata penziarah daripada Eropah ni bila sampai ke Baitul Maqdis, dia telah diganggu oleh orang-orang Islam di sana. Dan dalam perjalanan tu, dia juga telah diganggu oleh orang-orang Islam di sekitar kawasan Baitul Maqdis tersebut. Dan dia telah menjaja cerita ni ke Eropah, dan akhirnya didengar oleh seorang paderi, iaitu Pope Urban yang kedua. Pope Urban ni merupakan ketua bagi Kristian Katolik di Eropah, dan Pope Urban ni telah mengumpulkan beberapa tokoh agama Kristian di Eropah. Selain itu, raja-raja yang menganut Kristian Katolik di Eropah seperti Raja Jerman, Raja Perancis, Raja England, Spanyol telah dikumpul di Clermont, dan akhirnya Pope Urban ni telah berpidato kat sana, dan dia menyuruh supaya orang Kristian pergi membebaskan Baitul Maqdis ni daripada umat Islam. Sebenarnya bukan membebaskan pun, sebenarnya ialah pergi untuk berampas Baitul Maqdis, kan. Dan Pope Urban ni dia juga telah menjanjikan syurga kepada penganut-penganut agama Kristian ni yang terdiri daripada kesatria, ada juga penjenayah, yang jika mereka pergi ke Baitul Maqdis, mereka akan dikurniakan ganjaran syurga, kan. Itu kata Pope Urban yang kedua, kan. Jadi berduyun-duyunlah orang-orang Eropah, orang-orang Kristian Eropah yang digelar tentera salib. Sebenarnya pada masa tu pun istilah tentera salib ni tak ada, kan. Ada beberapa istilah yang telah diguna pakai oleh orang-orang Eropah pada masa tu adalah seperti Milites Christi dan juga Fideles Sancti Patri, kan. Itu adalah gelaran-gelaran bagi mereka yang pergi ke Baitul Maqdis untuk merampas daripada umat Islam, okay. Okey, pada masa Perang Salib Pertama tu berlaku gerakan-gerakan secara berperingkat daripada Eropah ke Baitul Maqdis. Antaranya adalah pergerakan golongan petani, kan. Orang-orang biasa ni pergi kat sana bawa pedang, bawa parang, bawa cangkul untuk membebaskan Baitul Maqdis. Tapi ada sebahagian mereka tidak berjaya kerana bila sampai ke kawasan tentera Seljuk di Turki, kan. Pada masa tu Turki, pada masa tu Istanbul belum diambil ataupun diambil alih oleh tentera Islam, kan. Ada satu kerajaan Seljuk, mereka sampai kat sana, mereka kalah, kan tewas. Tersalib ni yang terdiri daripada petani-petani tewas. Kemudian berlaku gerakan daripada Raja Jerman, kan. Ada juga daripada Raja Spanyol, Raja England, dan akhirnya mereka bertemu di Baitul Maqdis, kan, dan berperang dengan umat Islam kat sana. Dan akhirnya
mereka telah berjaya menakluk dan menawan Baitul Maqdis daripada umat Islam. Dan nak cerita dahsyatnya, kisah perang salib pertama ni, bagaimana kejamnya tentera salib ni, mereka daripada sumber-sumber yang telah direkodkan, telapak kaki yang melangkah di sekitar jalan-jalan Baitul Maqdis penuh dengan darah. Kan? Itu nak kira dahsyatnya perang salib pertama. Okey. Dan Baitul Maqdis telah diperintah oleh raja-raja daripada Eropah secara bergilir-gilir, dan sehinggalah kepada perang salib ataupun sebelum perang salib kedua. Okey. Sebelum perang salib kedua, Baitul Maqdis telah diperintah oleh Guy de Lusignan. Okay. Dan Guy de Lusignan ni dia ada beberapa orang-orang kanan dia. Antaranya adalah Reynald de Chatillon. Kan? Dan juga ada beberapa orang lagi yang mengawal dan juga menjadi pembesar di dalam kerajaan Baitul Maqdis tu. Okey. Semasa perang salib kedua ni, ada satu peristiwa peperangan yang kita panggil peperangan Hittin. Okey, peperangan Hittin. Sebelum peperangan Hittin ni, terdapat beberapa usaha yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh sebelum Salahuddin Al-Ayyubi. Antaranya adalah Maudud Tuntaki. Kan? Maudud Tuntaki ni dia seorang pemerintah daripada Mosul, Iraq, kan? Dan dia telah mengumpulkan sejumlah tentera, dan sebelum dia nak pergi ke Baitul Maqdis tu, Maudud Tuntaki ni telah dibunuh oleh golongan Hashashin di Damsyik. Kan? Ada yang kata golongan Hashashin telah diupah oleh tentera salib daripada Baitul Maqdis. Kan? Nak cerita pasal Hashashin ni pun ada kita cerita kemudian lah kan. Nanti cerita ni panjang pula. Okey. Selepas kematian Maudud Tuntaki, perjuangan untuk membebaskan Baitul Maqdis telah dilakukan oleh Imaduddin Zanki. Selepas Imaduddin Zanki, perjuangan disambung oleh Nuruddin Zanki. Dan Nuruddin Zanki ni ada seorang kata dia punya orang kanan dan panglima, nama dia Shirkuh. Kan? Shirkuh. Anak saudara kepada Shirkuh ni pula adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Kan? Dan macam mana Salahuddin Al-Ayyubi ni boleh menguasai kerajaan Fatimah Mesir, tu ada cerita dia. Di mana Shirkuh ni telah berjaya untuk menakluk kerajaan Fatimiyah, dan akhirnya dia telah melantik Salahuddin Al-Ayyubi ni menjadi menteri. Dan bila Salahuddin jadi menteri, akhirnya lama kelamaan Salahuddin telah dilantik menjadi pemerintah di Mesir. Okey, bagaimana Mesir ni boleh disatukan dengan Syria dalam satu daulah, iaitu kerajaan Ayyubiyah, iaitu di Syria. Nuruddin Zanki telah meninggal dunia, dan Salahuddin Al-Ayyubi tanpa membuang masa telah isytiharkan kerajaan Syria dan juga Mesir yang disatukan di bawah daulah Ayyubiyah. Okey, selesai kat situ. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi telah melakukan beberapa percubaan, kan, untuk membebaskan Baitul Maqdis sebelum perang salib kedua tu, tapi tidak berjaya. Dan sehinggalah beberapa peristiwa yang menyebabkan Salahuddin Al-Ayyubi ni begitu membara semangat dia nak menawan Baitul Maqdis. Antaranya adalah peristiwa di mana Reynald de Chatillon dia telah menyekat dan mengganggu perjalanan orang Islam nak menunaikan haji. Okay. Selain itu,
Rana di Chatillon ni juga telah menawan dan menculik adik Salahuddin Al-Ayyubi sendiri. Dan Rana di Chatillon ni dia bercita-cita nak menyerang Mekah. Jadi itu antara beberapa faktor yang menyebabkan Salahuddin Al-Ayyubi ni begitu membara semangat dia untuk melawan Baitul Maqdis. Dan cita-cita ni memang telah tersimpan lama, sejak beliau remaja lagi, kan. Jadi seterusnya dalam peristiwa peperangan Hattin ni, Salahuddin Al-Ayyubi ni dia telah mengumpan Renak di Chatillon dan juga Guy de Lusignan. Pada masa tu pemerintah Baitul Maqdis adalah Guy de Lusignan, dan Guy de Lusignan ni ada berlaku konflik di dalam Baitul Maqdis itu sendiri, di mana orang-orang ni dia menggalakkan Guy de Lusignan ni sebagai seorang pengecut. Lalu Guy de Lusignan ni nak mengelakkan diri dia digelar sebegitu, dia ni telah keluar bersama dengan tentera-tenteranya, keluar daripada tembok atau mengkubu dia sendiri dan ingin mengejar Salahuddin Al-Ayyubi di Tiberias. Okay. Semasa dalam perjalanan ke Tiberias, dia melalui satu kawasan gersang dan kawasan tersebut dinamakan sebagai Hattin ataupun Hittin. Kat situ ada satu mata air dan di kawasan tersebut merupakan kawasan yang sesuai untuk Salahuddin Al-Ayyubi ni menyerang. Okey. Kerana kawasan tersebut gersang, tak ada air, kan? Dan orang Islam telah menguasai mata air di kawasan tersebut. Okey. Bila tentera salib melalui kawasan tersebut, Salahuddin Al-Ayyubi ni kemudiannya mengepung dan juga membakar unggun-unggun api untuk mengelirukan dan menyesapkan lagi nafas tentera salib kat situ. Jadi tentera salib kemudian berpecah dan Salahuddin Al-Ayyubi bersama tentera Islam telah berjaya menewaskan tentera salib satu persatu di kawasan tersebut. Dan akhirnya Renak di Chatillon sendiri telah dibunuh oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan Salahuddin Al-Ayyubi telah menawan Raja Guy de Lusignan. Dan akhirnya Raja Guy de Lusignan ini telah dibawa ke Baitul Maqdis dan di sana Salahuddin Al-Ayyubi telah memberikan syarat-syarat kepada penduduk yang beragama Kristian di Baitul Maqdis sama ada boleh keluar daripada Baitul Maqdis dan berlindung di negara-negara Kristian berhampiran ataupun tinggal di dalam ni tetapi tidak memberi tentangan kepada orang Islam. Okay. Dia telah memberi jaminan kepada orang Kristian negara itu dan akhirnya tentera Islam telah berjaya mencapai kemenangan dalam peperangan salib kedua dan selepas tu beberapa siri perang salib telah dilakukan oleh tentera-tentera Kristian. Antaranya adalah Richard the Lionheart, kan, itu tentera ataupun raja daripada England, dan juga beberapa siri peperangan lain. Okey, tetapi tidak berjaya. Okay. Sehinggalah pada pemerintahan ataupun kerajaan, ia telah disambung oleh kerajaan Khalifah Uthmaniyah di Turki, kan, ataupun Daulah Uthmaniyah di Turki. Pemerintahan Baitul Maqdis ataupun pemerintah kawasan tersebut diperintah oleh orang Islam sendiri. Okey. Jadi setakat itulah, kan, kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Okey, saya mohon maaf kalau ada cerita yang kata penerangan yang kurang daripada saya sendiri dan juga mana yang kurang tu diharap bolehlah tegur saya, kan, kalau ada kesilapan dari segi fakta, dari segi pengkisahan, kan.
dan sama-sama kita ambil iktibar daripada peristiwa peperangan ataupun peperangan.